Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar? Alhamdulillah. Hari ni dapat bersiaran. Okey. Dah. Dia tadi is a Friday. Okey. Alhamdulillah. So hari ni saya berkongsi tentang tajuk-tajuk berkaitan kehamilan lah. Okey. Right. Sekejap ya, saya buat setting. Okay. Alright, so okay, bila kita cakap pasal test lah, kita nak test kita hamil, so kita akan beli pregnancy kit tu, pregnancy test tu di farmasi. Okay, so kemudian bila kita dapat 2 line tu, kita pregnant ataupun tidak. Tetapi ujian itu kadang-kadang ada 2 line tapi tak pregnant, kadang-kadang 1 line tapi pregnant. So bila kita dah pakai pregnancy test tu dan kita tak dapat result yang yakin, so kita akan pergi kepada the next step lah. So selalunya akan berjumpa dengan doktor dan doktor mungkin akan buat test tu, kemudian dia ada lagi lah test lain, test urine, test ultrasound dan sebagainya. Okay, so tu just nak bagi tahu sebenarnya ada banyak kaedah untuk menentukan sama ada wanita itu hamil atau tidak, sebab kadang-kadang menggunakan pregnancy test yang boleh didapati dengan mudah di farmasi ada kalanya tidak tepat, tapi itu pun bergantung kepada kualiti test kit tu. Okay, so saya kongsi artikel tentang kaedah menjalani ujian kehamilan. Okay. Right, so saya kutip daripada laman web myhealth.gov. So dia ada kongsikan tentang bagaimana ya kaedah untuk mengesahkan seseorang itu hamil. Okay, sebab bila kita guna pregnancy test tu, kit tu, kadang-kadang ada yang tak tepat. Okay, so jom kita tengok apa yang kita boleh pelajari daripada topik ini. So setiap wanita yang berkahwin yang menginginkan kehamilan. Kehamilan merupakan satu proses pembentukan janin di dalam rahim seorang wanita dan berakhir dengan kelahiran bayi. Bagi menentukan kehamilan, biasanya ujian makmal klinikal dilakukan, di mana ujian tersebut akan memberikan maklumat yang berguna dari proses awal kehamilan sehingga bayi dilahirkan. Okay, so right. Semua ujian dilakukan untuk mengukur paras satu hormon yang dikenali sebagai hormon human chorionic gonadotropin, HCG. Nah, hormon HCG inilah yang merupakan hormon yang terhasil semasa kehamilan. Hormon ini dihasilkan oleh plasenta sebaik sahaja implantation berlaku, iaitu kira-kira seminggu selepas proses persenyawaan dan ovulasi berlaku. Okey, so paras hormon HCG akan terus meningkat selepas implantation berlaku sehingga kira-kira 10 hingga 12 minggu kehamilan, di mana pada paras ini pada waktu ini paras hormon HCG akan stabil atau menurun. Okay, alright. Right, so ujian kehamilan akan mengesan jumlah kepekatan kandungan hormon HCG dalam darah atau urin. Ujian ini menjadi positif apabila terdapat hormon HCG yang mencukupi di dalam darah dan juga urin. Ujian darah HCG adalah lebih sensitif berbanding ujian urin HCG. Darah lagi sensitif ya. Ujian darah lagi sensitif daripada urin. Oleh sebab itu, ujian darah HCG boleh mengesan kehamilan beberapa hari sebelum ujian kehamilan urin. Okey, terdapat 2 jenis ujian penentuan paras hormon HCG yang biasa dilakukan, iaitu kualitatif HCG yang mengukur kehadiran hormon HCG, contohnya ujian kehamilan urin, dan ujian kuantitatif HCG yang mengukur paras hormon HCG yang terdapat di dalam darah.
Okay, so salah satu ujian yang biasa dilakukan di dalam makmal untuk mengesan adalah ujian kehamilan urin ataupun kita panggil UPT. Okay, so pada kebiasaannya apa yang berlaku di makmal untuk menjalankan ujian kehamilan, sampel perlulah dipungut. Cara pungutan adalah seperti berikut. Okay, bekas untuk pungutan urin ya. Urin. Right. So, tengok sini. Sorry. Okay, ni dia. Untuk UPT digunakan bekas ni. Okay, dikumpulkanlah, okay, urin untuk dari ibu tu. Okay, kemudian okay. So apa yang berlaku ialah kemudian dia akan buat dalam makmal. Okay, dia akan tengok pengeluaran hormon tu. Okay, so kemudian ada juga pengambilan darah. So dikatakan darah lagi tepat dari pengambilan darah, ujian darah lagi tepat daripada ujian urin. So kita ambil darah dan dia gunakanlah alat untuk menyuntik untuk mendapatkan darah. Okay, so prosedur. Okay. So ujian urin boleh dilakukan dalam dua cara yang berbeza dan ujian ini boleh dilakukan di rumah atau di klinik. Kalau di klinik, biasanya pesakit diminta untuk mengumpul urin dalam bekas. Kemudian anggota makmal akan menjalankan ujian ke atas urin tersebut. Urin akan dicelup ke dalam strip dan urin akan atau dititis ke atas alat ujian bergantung kepada jenis alat yang digunakan oleh makmal tersebut. Keputusan ujian boleh diketahui dengan melihat perubahan warna pada garisan atau simbol. Seperti positif atau negatif. Okay, so pada masa ini ujian kehamilan digital telah pun diperkenalkan. Okay, contohnya alat Clear Blue Easy lebih mudah digunakan dan keputusan yang ditunjukkan lebih mudah difahami oleh pengguna. Alat pengesahan kehamilan tersebut dapat menunjukkan keputusan pregnant atau not pregnant secara terus oleh pengguna. Okay, so bagi ujian darah, ia dilakukan dengan mengambil darah di makmal atau klinik oleh doktor dan paramedik dan darah tersebut akan dihantar ke mahkamah perubatan untuk dianalisa dengan menggunakan analyzer. Keputusan ujian darah dapat diketahui selepas beberapa jam atau lebih daripada 1 hari bergantung kepada polisi makmal tersebut. Pada kebiasaannya, doktor sendiri yang akan memberitahu keputusan kepada pesakit. Okay, so ni ialah alat yang Clear Blue ni. Ni boleh buat sendiri dekat rumah. Okay, so memang kita boleh beli ni dekat rumah, tapi yang menjadi masalah ialah apabila ada yang menggunakan alat sendiri ni tetapi tak nampak line ataupun kadang-kadang samar. Ataupun kadang-kadang nampak 2 line tapi sebenarnya dia tidak hamil. Okay, right. So of course ujian ni mana-mana ujian makmal kan. So dia adalah dia punya rate dia. So mungkin ada yang boleh kesan sebanyak mana kandungan hormon tu dan ada yang kurang. Okay, so sama juga dengan darah, cuma darah adalah lebih tepat. Right. So ujian ni ada limitation dia. Ada had dia. Okay, so bagi ujian kehamilan urin, limitationnya adalah seperti di bawah. Okay, urin hanya mampu memberikan keputusan ujian kualitatif. Keputusan false negatif akan terhasil apabila paras hormon HCG bawah pada paras sensitivity ujian tersebut. Seperti kita kata false negatif. Merupakan saringan awal dalam penentuan kehamilan. So biasanya kita kena pergi berjumpa dengan doktor untuk pengesahan kehamilan. Okay, right. So ujian kehamilan urin atau yang di rumah tu adalah sekitar 97% tepat jika dilakukan dengan betul. Walau bagaimanapun ada yang dilakukan dengan cara yang tidak betul atau diambil terlalu awal, keputusannya boleh menjadi tidak tepat. So jika anda mempunyai keputusan negatif dan masih mempunyai gejala kehamilan seperti tengok ya, loya, regangan payudara, keletihan, ujian boleh dibuat sekali lagi selepas seminggu atau hubungi doktor untuk menjalani ujian darah. Ujian darah adalah lebih tepat. Itu sebab kita cakap kadang kita negatif tapi kita ada gejala kehamilan. So kita perlu berjumpa doktor untuk membuat ujian darah. Okay, kerana ujian darah adalah lebih tepat. Alright, so kesimpulan dia, penentuan kehamilan seseorang wanita dengan melakukan ujian kehamilan urin dan darah.
Okey, urin dan darah di mana diagnosis keadaan abnormal ini dengan mengesan peningkatan paras hormon HCG. Ini adalah perlu bagi memantau perkembangan kehamilan selama 2 bulan pertama. Okey, so paras HCG meningkat dengan cepat semasa trimester pertama kehamilan dan kemudian akan sedikit merosot. So dalam diagnosis pada awal kehamilan, hormon HCG boleh dikesan di dalam darah ibu 7 hingga 9 hari selepas persenyawaan, manakala di dalam urin, hormon tersebut dapat dikesan 1 hingga 2 hari berikutnya dengan kepekatan 2 kali ganda setiap 48 jam. Okay, so paras maksimum hormon HCG akan dicapai pada kira-kira 10 minggu kehamilan dan akan berkurangan walaupun boleh dikesan lagi dalam urin. Okay, so ujian kualitatif urin HCG digunakan secara rutin untuk mendiagnos kehamilan dan ujian ini dipercayai dapat mengesan kehamilan selepas 10 hari tidak datang. Okay, so ujian kehamilan ini perlu diikuti dengan penganalisaan ujian darah di makmal yang mana ujian darah ini akan membantu dalam mengesan sebarang masalah kehamilan. Contoh mengalami pendarahan, faraj, sakit perut, kantung kandungan tidak kelihatan pada ultrasound. Antara masalah yang sering berlaku adalah terdapat keabnormalan, maknanya tidak normal pada paras HCG, iaitu keguguran dan masalah kandungan luar rahim ataupun ektopik. Okay, saringan trimester pertama merupakan kombinasi proses analisa menggunakan ultrasound dan ujian darah ibu. So ujian saringan ini dapat membantu dalam mengesan risiko janin mengalami masalah kecacatan kelahiran yang tertentu. Okay, so kadang-kadang kita guna pregnancy test kit tu. Kemudian kita kena berjumpa dengan doktor dan kita kena ambil juga ujian darah dan juga ujian ultrasound. So benda ni adalah lebih tepat untuk mengetahui tahap kandungan dan juga keadaan janin itu. Okay, right. So ni alat yang digunakan. Right, so ini ialah yang pregnancy kit tu. Okay, so dia boleh dilakukan sendiri di rumah. Okay, yang ni adalah kit untuk yang biasa diguna di makmal. Okay, so ini kalau positif ada 2 line, kalau negatif ada 1 line. So masalahnya sekarang ada orang dia nampak satu je yang jelas, satu lagi kabur. So ada orang dia nampak dua-dua tapi dia tidak hamil. Okay, right. So ini adalah contoh sampel darah. Memang kita kena ambil juga, kita kena lalu juga ujian ni. Okay, untuk menentukan okay, tak paras-paras hormon dan sebagainya. Dan mereka gunakan di makmal, mereka ada mesin untuk menganalisa darah. Okay, so melalui ujian darah. So ini adalah antara alat-alat yang digunakan untuk menguji kehamilan. Okay, right. Okay, so penganalisaan ujian darah kehamilan di makmal perubatan. Okay, so itu saja nak kongsi. Alright, so maksudnya kalau kita dah buat test kit tu dekat rumah, silalah berjumpa dengan doktor untuk pemeriksaan seterusnya dan pengesahan kehamilan. So itu sangat penting. Alright, I think itu saja. So saya stop sharing. Okay, so interesting that boleh je test kat rumah. Okay, tapi kita nakkan pengesahan kehamilan, kita perlu berjumpa dengan doktor. Alright, so I think saya kongsi yang tu I think a bit ringkas sebab ramai orang tahu guna ni, cuma ramai orang tak aware dia sebenarnya kena pergi jumpa doktor untuk pengesahan kehamilan dia. Okay, right. So sebelum saya berundur diri, so saya nak kongsi a few things. Okay, saya selalu kongsi, lately ni saya kongsi tentang khidmat penghantaran makanan berpantang yang dikenal pasti dapat menjimatkan masa ibu dalam pantang. Kemudian pemilihan bahan makanan yang berzat, bahan makanan yang premium dan juga teknik masakan yang betul dapat mengekalkan zat di dalam masakan itu dan seterusnya ibu dapat menikmati hidangan yang sihat dan berkhasiat. Okay. Kemudian
kita juga selalu berpesan tentang ibu hamil yang perlu mengemaskini status di MySejahtera supaya dia mendapat giliran untuk vaksin juga. Right? So yang ketiga adalah kita juga dalam ikhtiar untuk menghasilkan beberapa ibu secara percuma kepada ibu-ibu, dan ibu-ibu ini adalah boleh dikatakan menambah ilmu pengetahuan. Okay, so kita dah keluarkan panduan pemakanan semasa hamil dan juga panduan vaksin untuk ibu hamil dan ibu menyusu. So yang akan muncul bakal kita akan kongsikan very interesting topics juga. Semua adalah kompilasi daripada siri-siri live kami daripada tahun lepas. So jangan ketinggalan, nanti kita akan buat pengumuman. Alright. So kemudian saya nak kongsikan juga yang kami akan melancarkan fitness program untuk ibu selepas berpantang. So ibu selepas berpantang, dia dah habis pantang, dia dah sihat, maka dia boleh melakukan senaman yang sepatutnya untuk dia mendapat balik berat badan sebelum dia hamil, untuk dia mendapatkan balik bentuk badan yang dia idamkan. Right, so kita akan lancarkan tak lama je lagi program fitness untuk ibu selepas bersalin. Okay, so it's a fitness program for post birth. Okay, so memang senaman-senaman tak sesuai lagi digunakan semasa dalam pantang. So kita tunggu sampai habis pantang, kemudian kita akan buat siri pelansingan badan secara kaedah semula jadi, iaitu senaman. Okay, right. So itu yang nak kongsi. So insyaAllah kami excited untuk buat pengumuman. Just stay tune sahaja. Right, so I think itu saja untuk hari ini. So please take care and stay safe. Angka yang setiap hari dikongsikan tu masih tinggi ya, saya tak tahu 20 something macam tu, 20,000 lebih macam tu. So I think it's good kita berjaga-jaga, okay, untuk ibu yang hamil. Ada banyak prosedur kesihatan jika perlu, sehingga mereka pun kadang-kadang perlu bersalin lebih awal. So take care sangat pasal ini, sebab kita tahu sekarang adalah varian yang lebih ganas, yang lebih dahsyat. So cuba elakkan daripada tersentuh ataupun kontak. Jadi lebih baik duduk di rumah dan berehat. Okay, so itu saja daripada saya hari ini. So take care and stay safe. Kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.